So dia tanya hitung PA union B. So equation dia adalah, kita cari dulu probability bagi A. Okay, 3 daripada 8 number. Okay, sini jumlah dia 8. So 3/8. Okay, campur dengan, sorry. Okay, so PB adalah 4/8. Kemudian kita kena cari P A intersect dengan B. Okay, so PA intersect dengan B dekat sini, kalau kamu tengok, kita ada nombor 7. Okay, so hanya ada satu ahli, satu member daripada 8. Okay, so PA union B is 3/8 campur dengan 4/8 tolak 1/8. So jawapan dia adalah 6/8. Kemudian ada lagi satu soalan B, sebiji dadu ada di lambung. Cari kebarangkalian mendapat satu nombor ganjil ataupun satu nombor kurang daripada 3. Sama juga kita cari set A. Okay, kita cari set A nombor ganjil. So kita ada 3, 5, 7, 9. Sorry. Okay, ni soalan dia sebiji dadu. Sebiji dadu ada 1 sampai 6. So nombor ganjil adalah 1, 3, 5. Okay, kemudian B nombor kurang daripada 3. Okay, so sini B, sini A. Okay. So B adalah yang kurang daripada 3. So 1 dan 2. Okay, sama je dengan atas ni. Kamu cari probability A dan B. So okay, kamu akan dapat PA sama dengan 3/6. PB 2/6. Okay, so kita cari lagi PA intersect B. Okay, sama dengan yang sama dekat sini 1 saja. So 1/6. Kemudian kita cari PA union B. So total dia adalah, jawapannya adalah 2/3.
Yang seterusnya, 2 orang ahli pengakap dipilih secara rawat daripada 8 orang. So jumlah pengakap ada 8. Okey. 3 daripada tingkatan 1 dan 5 daripada tingkatan 2. Okey, so total dia ada 8. So disuruh lukis gambar rajah pokok untuk menunjukkan kesemua kemudahan yang mungkin. So total ada 8. Okey. Dia cakap dia pilih 2 orang ahli pengakap. So pengambilan dia 2 kali. So daripada 8, okey, dia akan probability untuk ambil pengakap daripada tingkatan 1 dan juga pengakap daripada tingkatan 2. Okay. So dekat sini ada 8 total. So probability untuk mendapat pengakap daripada tingkatan 1 adalah 3/8. Manakala untuk tingkatan 2 adalah 5/8. Okay. Ini kita dah pilih satu daripada tingkatan 1 ataupun tingkatan 2. Kemudian second pick, okay, akan ada 2 lagi possibility. Okay, daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Bermaksud dia pair. Okay, tingkatan 1, pengakap tingkatan 1, pengakap tingkatan 1, pengakap tingkatan 2. So sama juga pengakap tingkatan 2 pair dengan pengakap tingkatan 1 ataupun pair dengan sama tingkatan. Okay. Dekat sini bila kita dah ambil satu daripada first pick, okay, so dia total dia dekat sini dah tinggal 7. Okay. So untuk pemilihan yang kedua, probability mestilah per 7. Okay. So katakan kita dah ambil satu daripada 3 orang tingkatan 1. So probability untuk second pick adalah 2 orang. Okay. Manakala untuk tingkatan 2, kita dah ambil satu, kita tinggal 5/7. Okay, sebab kita tak ambil dekat sini. Kita pick tingkatan 1 dan tingkatan 1. Okay, sama juga dekat sini. Kalau kita ambil tingkatan 2, tinggal 7 juga. So kalau second pick dia tinggal 4/7. Okay. Manakala dekat sini adalah 3/7. Okay, sebab probability daripada tingkatan 2, 5, kita ambil satu untuk first pick. So untuk second still lagi ada 3 orang daripada tingkatan 1. Okay. So ini untuk gambar rajah. Kemudian dia kata hitung kebarangkalian kedua-dua pengakap yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Kalau tengok dekat sini, okay, tingkatan yang sama. Okay, daripada sini dan juga daripada tingkatan 2. Okay. So dia adalah 3/8 kali dengan 2/7 campur dengan 5/8 kali dengan 4/7. So jawapan dia adalah 13/28. Okay. Soalan seterusnya.
Kebarangkalian Fauzi untuk lulus subjek matematik adalah 0.72 dan 0.64. Hitung kebarangkalian bahawa Fauzi lulus kedua-dua subjek. So, probability dia dah state dekat sini. Okay, untuk lulus subjek matematik adalah 0.72, subjek biologi adalah 0.64. So, kalau dia lulus kedua-dua subjek, kita just probability. Okay, sama macam yang sebelum ni untuk diagram tadi. Okay, konsepnya sama. So, kita just kali 0.72. Okay, 0.72 kali 0.64. So, jawapan dia adalah 0.4608. Okay. Terusnya, Fauzi lulus satu subjek sahaja. So, sama ada dia lulus subjek matematik sahaja ataupun dia lulus subjek biologi sahaja. Okay. Kalau dia lulus subjek matematik, okay, so 0.72. Okay, satu lagi tidak lulus. So, kalau lulus, bermaksud tidak lulus dekat sini adalah biologi. So, sekarang ni dia bagi yang lulus untuk biologi adalah 0.64. Jadi, dia akan kali dengan 0.36. Okay. Okay, kemudian campur dengan, sekarang ni yang tidak lulus adalah matematik pula. Okay. So, 0.64 yang lulus biologi kali dengan 0.28. Okay. So, jumlah dia adalah 0.4384. Okay. Seterusnya, Hoxie menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Ada syarikat P, Q dan R. Masing-masing adalah 2/5, 1/3 dan 3/4. Okay. Kebarangkalian untuk dia mendapat tawaran lah. Okay. So, hitung kebarangkalian Hoxie mendapat tawaran daripada mana-mana 2 syarikat. So, akan ada salah satu syarikat yang dia fail. Dia punya tawaran ditolak. Okay. So, kita solvekan satu-satu. Konsep dia juga sama. Okay. Kita ambil yang lulus dulu. Okay. Antara syarikat P dan Q dulu. Okay. 2/5 kali dengan 1/3 kali dengan, sekarang ni ini lulus 3/4. So, kalau tidak lulus adalah 1/4. Dan campur, ada kebarangkalian dia tak lulus di syarikat Q. So, 2/5 kali dengan 2/3, okay, kali dengan 3/4. Campur, dan ada yang kebarangkalian yang last sekali adalah dia tidak berjaya mendapat tawaran di syarikat P. So, dia jadi 3/5
kali 1/3 kali 3/4. Jawapan dia adalah 23/60. Okey. Kemudian soalan B, sekurang-kurangnya satu syarikat. Okey, sekurang-kurang dia mendapat satu syarikat. Okey. So yang ini probability untuk mendapat tawaran. Okey. Kita kena cari probability untuk dia gagal temuruga. Okey. So kita cari semua probability yang gagal. Okey. So yang ini 2/5, dia akan jadi 3/5 kali dengan 2/3 kali dengan 1/4. Okay. So yang ini adalah probability untuk dia gagal. Okay, kita tolakkan dengan keseluruhan probability ni. So kita akan dapatlah the least probability to get a job offer. Okay, so jawapan dia adalah 9/10. Okay, so sekarang kita akan masuk topik baru. Okey, yang ini bab 10. Nota bab 10 ni untuk 10.1 ada dalam nota tingkatan 4. Okey.
So pertama sekali adalah menetapkan matlamat keuangan. So menetapkan matlamat keuangan ni dia terdiri daripada jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Okay. Kalau kamu tengok dekat kalau kamu tengok dekat sini, okay, yang pertama menetapkan matlamat keuangan ni. Okay, menetapkan matlamat keuangan ni. Okay, dia berkait dengan soalan yang B ni. Okay, dia ada kewangan jangka masa pendek dan kewangan jangka masa panjang. Okay, apa itu kewangan jangka masa pendek? Kewangan jangka masa pendek ni adalah yang kita nak capai, matlamat kewangan yang kita nak capai dalam masa kurang daripada setahun. Okay. Manakala kalau kewangan jangka masa panjang ni kita nak capai lebih daripada 5 tahun. Senang cerita lebih lama lah. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, okay, untuk yang B ni kena pasti matlamat. Okay. Boleh dengar tak suara cikgu? Okay, dengar Boleh cikgu. Okay, so untuk yang B ni, okay, dia cakap kena pasti matlamat kewangan jangka pendek. So dekat sini, okay, kamu tengok yang mana jangka masa pendek, yang mana jangka masa panjang. Okay. Cikgu bagi contoh. Kalau dekat sini, contoh macam kita nak beli komputer riba. So untuk membeli komputer riba ni adalah matlamat kewangan jangka masa pendek. Okay, maksudnya kita nak beli time tu saja. Macam contoh cikgu nak beli minggu depan. So cikgu ada matlamat lah. Okay. Pendek lah jangka masa pendek sebab kita nak guna kan benda tu. Tapi contoh kedua untuk matlamat jangka masa panjang. Macam masa depan kita. Okay. Contoh kita nak buat simpanan untuk masa depan. Kita nak pergi sambung belajar. So kita ada matlamat untuk tempoh masa yang lama. Sambung belajar tu lama kan. So itu contoh dia. Okay, matlamat kewangan jangka masa panjang. Okay, so dekat sini kamu tahu tak yang mana matlamat kewangan? Okay, yang membeli lab komputer riba ni satu jangka masa pendek. Okay. Kemudian dekat sini apa lagi jangka masa pendek? Membeli telefon bimbit. Kedua, membeli yang seterusnya Bercuti di Pulau Langkawi. Okay, yang lain ni adalah simpanan pendidikan anak-anak. So dekat sini pun kamu boleh tengok kalau untuk jangka masa panjang ni dia punya perancangan tu lebih detail, lebih complicated lah. Macam kita kena fikir. Okay? Untuk buka restoran pun kena fikir juga dia punya cost dan sebagainya lah. Okay? Risiko untuk buka. Okay?
Okey, seterusnya matlamat kewangan juga. Okay, tapi dia menggunakan pendekatan SMART. Okay, SMART ni apa? So, SMART ni adalah khusus, spesifik, measurable, boleh diukur, attainable, boleh dicapai, bersifat realistik, dan have time bound ataupun tempoh masa. Okay, dalam setiap kenyataan mesti ada kelima ni. Okay, mesti ada spesifik, boleh diukur, boleh kita capai dan realistik, dan dia ada tempoh masa dia. Okay, so untuk 10.1 ni, okay, dia cakap dekat sini Encik Arif, Encik Arif ingin membeli sebuah kenderaan untuk memudahkan perjalanan pergi balik ke tempat kerjanya dalam tempoh 10 bulan. Dia memilih untuk membeli sebuah motosikal yang berharga RM5,000. Encik Arif perlu menyimpan RM500 sebulan daripada pendapatan bulanan RM3,000 untuk mencapai matlamat kewangan dia. So, okay, dekat ke pernyataan ni, okay, dekat pernyataan ni, spesifik dia apa? Okay, dia nak membeli sebuah kenderaan untuk memudahkannya pergi balik ke tempat kerja. Okay. So, dia beli sebuah motosikal. So, spesifik khusus dia nak buat perancangan kewangan untuk membeli sebuah motosikal. Okay. So, ada satu dekat sini. Second, perancangan dan pengurusan kewangan tu mestilah boleh diukur. Okay. Kalau dekat sini, boleh tak kita ukur dia? Okay. Dia ada bagi maklumat harga motosikal itu adalah sebanyak RM5,000. Okay. RM5,000. So, dia perlu menyimpan RM500 sebulan. Okay. So, matlamat dia adalah dia nak beli motosikal yang berharga RM5,000. So, dekat sini, dekat sini dia memerlukan dan simpanan bulanan RM500. Okay, so boleh diukur. Kita memerlukan RM5,000, jadi kita perlu simpan setiap bulan RM500. Okay, Encik Arif perlu simpan setiap bulan RM500. Kemudian, kenyataan seterusnya. Kita cakap dekat sini, Encik Arif perlu menyimpan RM500 sebulan daripada pendapatan bulanan dia RM3,000. Okay, adakah boleh dicapai? Boleh dicapai ataupun tak? Simpanan RM500. Boleh. So, kat sini kita akan tulis Encik Arif boleh mencapai simpanan bulanan. Sebanyak RM500.
adakah realistik? Realistik tak? Dia nak simpan 500 daripada pendapatan bulanan 3,000. Okay, realistik. Okay. So dia ada bagi tempoh masa tak? Ada kan? So tempoh masa dia adalah 10 bulan. So logik lah 10 bulan 500 sebulan. Okay, so dia akan dapat total 5,000. So 10 bulan adalah tempoh masa yang mencukupi. Dan seterusnya, Puan Sarina ingin membeli satu set sofa yang bernilai 3,500. Okay, so Puan Sarina mensasarkan untuk membeli perabot rumah itu dalam masa 8 bulan. Okay, dia ada spesifik nak beli sofa yang berharga 3,500. Kemudian dia nak simpan 450. Okay, 450 daripada pendapatan bulanan untuk tempoh masa 8 bulan. So ada perancangan kewangan tu ada tempoh masa dia, boleh diukur dan boleh dicapai sebab 450 daripada total 2,500. Okay. So dia adalah realistik. Okay. Dan ada tempoh masa. Okay. So yang boleh measure kan? Boleh cikgu. Alright. So measurable sebab sofa tu berharga 3,500. Okay, dan dia memerlukan simpanan RM450 daripada pendapatan bulanan. 150. Okay, seterusnya boleh dicapai
dan dia adalah realistik sebab daripada 2500 dia boleh menyimpan 450. Okay. Okay, untuk tempoh masa adalah 8 bulan. Cikgu, macam mana cikgu dapat 18 daripada pendapatannya? Kamu just cari 450 per dengan 2500. Okay. Kali dengan 100. So, kamu akan dapat 18%. Okay, sama jugalah dengan yang soalan satu tu. Okay. Menunjukkan daripada total 100% tu hanya 18% je dia ambil. Okay. So realistik lah. Okay, boleh faham? Baca. Okay. So 8 bulan adalah 8 bulan adalah untuk so, boleh faham untuk ini? Boleh cikgu. Okay, seterusnya kita akan tengok sekejap Okay, boleh nampak. Okay, yang seterusnya pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Okay. Pendapatan pasif ni benda yang kita tak nampak. Kita dapat tapi kita tak nampak. Dia ada je masuk. Okay. Contoh dalam bank kita kan. Kalau kamu tengok, kalau kamu pergi kat bank lah, update dalam buku bank tu dia akan ada pertambahan macam
berapa persen dividen. Itu antara contoh pendapatan pasif lah. Okay. Yang kita tak nampak. So dekat sini, okay, pendapatan aktif pula macam yang memang kita tahu kita akan dapat. Contoh kalau kita bekerja, duit gaji kita, okay, allowance, okay, macam nanti kamu masuk you ada allowance bulanan untuk PTPN. So benda tu adalah pendapatan yang aktif. Memang setiap bulan akan ada pendapatan yang tetap. Okay. So dekat sini contoh cikgu dah explain lah tadi. Okay, pendapatan aktif adalah gaji, allowance, commission. Okay, pendapatan pasif dividen, dapat edah daripada bank. Dengan sewa, duit sewa. Okey, tadi pendapatan, now is perbelanjaan. Okey, perbelanjaan ni yang kita keluarkan, duit yang kita keluarkan. Okey, perbelanjaan tetap. Apa dia perbelanjaan tetap? Contoh yang kamu kena bayar tiap-tiap bulan. Macam kamu bayar top up telefon every month, bil telefon RM50 sebulan contohnya. Sama jugalah dengan apa lagi. Okay. So ni antara contoh lah. Okay, perbelanjaan tetap, sewa rumah, ansuran rumah dan juga bayaran insurans. Okay. Memang kamu kena bayar every month. Okay, manakala perbelanjaan yang tidak tetap adalah bil internet, petrol pun, dan juga barangan dapur. Okay, barangan dapur. Okay, so kita akan proceed untuk next session. Okay,
cakap hitung aliran tunai bulanan bagi setiap individu berikut. Okay, cash flow. So cash flow mestilah jumlah pendapatan kita tolak dengan perbelanjaan. So dekat sini kamu kira total income tolak dengan total expenses. Okay. Kat sini total income dia adalah RM1,800 dan RM120. Okay, so RM1,800 tolak dengan RM700 campur dengan RM200. Okay. So kamu akan dapat nilai dia adalah okay, RM berapa? 1,680. Ini Ya, ya. dah campur dah. 1,800 campur 120 jadi 1,920. 20. Tolak dengan 700 campur 200 setengah. Okay, dapat apa? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan? So 1,000 970. berapa? 970. Okay. So 970. Ada dia ni positif. So dia adalah positif cash flow. Okay. Bermaksud jumlah pendapatan ni lagi besar lah daripada perbelanjaan. Okay. Dia tak ada kerugian dekat sini. Sebab dia ada baki 970. Cuba tengok soalan 2 ni. Okay. Sama juga RM 2,000 campur 200. Okay. Campurkan semua pendapatan. Kita akan dapat RM 2,200. Tolak dengan perbelanjaan. 1,800 campur 500 berapa? 2,300. Okay, 2,300. Sorry. Okay, so total dia adalah total pula Negatif 100. negatif 100. So dia ada kerugian dekat sini. Negatif 100. So ada hutang dekat sini. So ini kita panggil as a negative cash flow. Aliran tunai negatif. So kalau kamu buat perbelanjaan kamu bulanan, kamu boleh planning lah. Okay. Kalau duit simpanan kamu, tolakkan dengan apa expenses kamu. So kalau kamu dapat negatif tu, bermaksud kamu kena belajar untuk berjimat. Okay. Okay. Pergi ke soalan seterusnya.
Okay, tengok ini. So, Encik Khairul menerima pendapatan aktif sebanyak 2,800 dan pendapatan pasif sebanyak 500 dalam sebulan. Encik Khairul menanggung perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 sebulan dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 300. Hitung aliran tunai bulanan dan jelaskan jawapan anda. Okey. Sama macam tadi, aliran tunai ataupun cash flow adalah jumlah pendapatan campur jumlah pendapatan tu termasuklah pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okay. So cuba kamu kira. So RM RM2,800. Okay, yang ini adalah pendapatan aktif dan juga pasif. Okay. Tolakkan dengan ini formula untuk aliran tunai. Jawapan dia berapa? Saya dapat 1,800. Okey, 1,800. So, apa yang kita boleh conclude kat sini? Jadi saya cakap apa? Kalau positif dia adalah, kalau nilai dia positif, dia adalah positif cash flow ataupun aliran tunai positif. Okay. So, boleh tulis aliran tunai positif sebanyak 1,800 adalah baik. Maksudnya dia ada duit backup lah. Ni dia dah belanja, ada lagi baki 1,800. So 1,800 tu dia boleh guna untuk menabur ataupun guna untuk situasi kecemasan. Macam sakit ke. So dia boleh guna lagi duit tu. Okay, every month dia ada. Okay, boleh faham ya? Boleh Okay, cikgu. cuba buat last kali, cuba buat soalan nombor 2. Okay.
Dia cakap Puan Kim adalah seorang setiausaha di sebuah syarikat swasta. Dia menerima gaji bulanan sebanyak 3,500 dan juga menerima 400 hasil daripada mengajar tuition. So, Puan Kim perlu membayar sebanyak 2,000 untuk perbelanjaan bulanan. Perbelanjaan tidak tetap sebanyak 500 adalah pemberian kepada ibu bapa dia. So, benda yang sama. Aliran tunai adalah RM 3,500 campur dengan dia cakap tadi 400 lagi kan hasil mengajar. Tolak dengan perbelanjaan dia memerlukan RM 2,000. RM 2,000 campur RM 500. So total dia berapa? Total dia 1,400. 1,400. Okay. So dia adalah positive cash flow. Okay, positive cash flow. Okay. Yang B jelaskan aliran tunai. Tak apalah, yang tu kita sambung next class. Okay, dah pukul 10. Baik, cikgu. Okay, itu saja. Terima kasih, cikgu. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.